Okey, so kita start buat latihan. Okey, adakah berlaku tindak balas redox bagi setiap tindak balas di bawah ini? So, kena pastikan terangkan jawapan anda berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan. So, FeSO4 dengan Mg, so kita hanya cek Fe sajalah. Yang ni FeSO4 adalah plus 2 nombor pengoksidaan dia, yang ni kosong. So, Fe ni jadi kosong, MgSO4 jadi plus 2. So, tindak balas yang pertama ni berlakulah pengoksidaan. Berlakunya tindak balas redox. Berlaku tindak balas redox. Sebab apa? Sebab Fe tu daripada plus 2 jadi 0. Yang ni penurunan. Penurunan adalah FeSO4 jadi, kita buat macam ni lah. Kita buat dalam bentuk ion. Fe2 plus jadi Fe. Maksudnya nombor pengoksidaan daripada plus 2 jadi 0. Manakala pengoksidaan adalah Mg jadi Mg2 plus. Daripada kosong jadi plus 2. So kita boleh jugalah tambah 2 elektron dekat tambah kat situ. Tambah dekat tempat yang positif. So tambah 2 elektron dekat sini, tambah 2 elektron dekat sini. So adalah penurunan, ada pengoksidaan, maka tindak balas 1 tu adalah tindak balas redox. Tindak balas 2 pula AgNO3, kita hanya tengok Ag plus 1, NaCl, Na plus 1, Cl minus 1. So kat sini AgCl, Ag plus 1, Cl minus 1, NaNO3 plus 1 minus 1 kan. So NO3 minus 1 juga. So kalau kita tengok sini tak ada berlaku perubahan nombor pengoksidaan. So tindak balas nombor 2 adalah tidak berlaku tindak balas redox. Okey. Sebab dia punya nombor pengoksidaan dia tidak berubah. Ag masih plus 1, kat belakang pun Ag masih plus 1, dan everything yang lain pun macam tu jugalah. So macam mana kita nak kenal pasti benda tu tindak balas redox ke bukan tindak balas redox? Kalau dia bukan tindak balas redox, sama ada dia asid dan base, tindak balas asid dan base, ataupun tindak balas penguraian ganda 2, ataupun tindak balas penguraian saja, uraian secara haba ke apa-apalah. So yang ni confirm bukan redox. Maksudnya kalau kita nampak ada gandingan asid ke apa, maksudnya bukan lah. Ataupun kalau kita tengok dia pair-pair kan, 2, lepas tu ni pun ada 2 pair, yang belakang pun 2 pair, tu bukan lah. Kalau kita tengok yang asal yang memang redox, dia 2 pair 1, lepas tu 1 2 pair, tu memang redox. So yang tu saja secara umum yang cara kita nak kenal pasti dia redox ke tidak redox. Kita boleh cek melalui nombor pengoksidaan, ataupun kita boleh cek sama ada dia tergolong daripada 3 jenis tindak balas ini. Okey, so kita tengok soalan yang seterusnya. Persamaan ion keseluruhan yang berikut menunjukkan tindak balas antara iodin dengan sulfur dioksida. Berdasarkan persamaan di atas, nyatakan perubahan nombor pengoksidaan bagi iodin dengan sulfur. So iodin kat sini kosong, sulfur dekat sini so kena kira lah kan. So sulfur S tambah 2 minus 2 jadi kosong. So S sama dengan plus 4. Okay, so S kat sini plus 4. Okay, lepas tu dekat sini I menjadi I minus 1 lah. So ni pula SO4 tu minus ni, S tambah 4 negatif 2 jadi negatif 2. So S sama dengan negatif 2 tambah 8, S sama dengan tambah 6. So sini adalah tambah 6. So nyatakan perubahan nombor pengoksidaan bagi iodin, dia berubah daripada kosong kepada minus 1. Untuk sulfur dia berubah daripada plus 4 jadi plus 6. Itu untuk A lah. Yang B, namakan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. So kalau kita cek yang iodin ni daripada kosong turun jadi negatif 1, dia ni penurunan, maka dia adalah ejen pengoksidaan. Okey, yang S ni daripada plus 4 naik jadi plus 6, dia adalah pengoksidaan. Dia adalah ejen penurunan. So kat sini ejen pengoksidaan
kita kena pilih bahan. Bahan dia adalah iodin, I2. Ejen penurunan, kita kena pilih bahan juga, SO2. Jangan tulis I saja, jangan tulis S saja. So yang ni kena tulis nama bahan dia lah iodin dan sulfur dioksida. Okey, C. Okey, dia suruh namakan kan. Memang kena tulis nama lah. So saya padamkan simbol ni. Tulis nama iodin sulfur dioksida. Tak boleh tulis simbol. Okey, C. Tulis setengah persamaan penurunan saja. So penurunan yang ni kan. So daripada I2 dia akan berubah menjadi 2 I minus. So kita kena tambah elektron dekat tempat yang positif, iaitu di sini sebanyak 2 elektron. Okey. So setakat ni clear untuk soalan ni? Ya, cikgu. Clear. So kita move on. Pelajar 1 menunjukkan susunan radas dan pemerhatian bagi eksperimen yang mengkaji penyesaran logam. Penyesaran logam daripada larutan garamnya. So dia bagi ada jalur plumbum dengan satu larutan XNO3 tu. Warna biru larutan XNO3 tu menjadi biru pudar. Okey, so kalau warna biru ni maksudnya kita tahu X ni adalah Cu. Okey, kepingan plumbum semakin menipis. Ni kakisan lah. Kakisan ni maksudnya pengoksidaan. Sentiasalah pengoksidaan tu menipis, penurunan tu menebal. Pepejal perang terenak, yang ni adalah logam Cu. Kalau warna perang ni. Okey, cadangkan larutan SNO3 tu yang sesuai dan namakan pepejal perang yang terenak. So tadi kita dah, sebelum kita jawab kita dah conteng-conteng. So larutan kuprum 2 nitrat. Lepas tu namakan pepejal perang tu logam kuprum. Nama dia lah, logam kuprum untuk pepejal perang yang tak enak tu. Yang B, tuliskan setengah persamaan pengoksidaan dan penurunan. So pengoksidaan yang kita conteng tadi, pengoksidaan kakisan oleh plumbum. So PB akan jadi PB2 plus, tambah elektron dekat tempat positif dekat sini 2 elektron. Penurunan sekarang ni Cu lah kan, tapi Cu2 plus. Cu2 plus akan jadi Cu. Sebab hasilnya jadi logam Cu, tambah 2 elektron dekat tempat yang positif. Okey, C, tuliskan persamaan ion. Persamaan ion kita kena tambah 2 ni lah. So cancelkan 2 elektron. Dia akan jadi Pb campur Cu2 plus, Pb2 plus tambah Cu. So ni persamaan ion. Okey, nyatakan perubahan nombor pengoksidaan bagi X. X tu yang Cu kan. So Cu asalnya plus 2, dia akan jadi 0. So asal Cu ni adalah plus 2, jadi 0. Okey, so yang ni faham soalan ni? Faham, cikgu. Faham. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Jadual 1 menunjukkan keputusan bagi eksperimen mengkaji penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Satu gas halogen berwarna perang. Gas warna perang, bromin lah kot. Kita tahu maybe bromin lah. Dialirkan ke dalam sebuah tabung uji yang mengandungi campuran larutan natrium iodida. Ya, saya confirm dah lah yang ni bromin. Dan dichlorometana, CH2Cl2. Okey, lapisan larutan aqueous tidak berwarna. Lapisan dichlorometana berwarna ungu. Ungu ni maksudnya kehadiran iodin. Okey, A, namakan gas halogen yang dialirkan ke dalam tabung uji. Namanya adalah gas bromin. B, nyatakan hasil tindak balas yang dapat dikesan oleh dichlorometana. Tadi saya kata dah, iodin. C, tuliskan setengah persamaan pengoksidaan, setengah persamaan penurunan, persamaan ion. So pengoksidaan siapa dia? Iodin. Iodin minus, sebab asalnya NaI, I minus lah. Jadi I2. So tambah elektron dekat tempat yang positif sebelah sini. So balancekan, sini kena letak 2 lah. Ini kena letak 2 elektron. Penurunan adalah datang daripada Br2, jadi Br minus.
So 2 Br minus tambah 2 elektron kat tempat yang positif di sebelah sini. Persamaan ion. So cancel elektron-elektron, dia jadi 2I minus tambah Br2, jadi I2 tambah 2 Br minus. Okey, faham tak soalan ni? Gas perak tu gas bromin. Okey, sebab dalam halogen kalau dia kuning kehijauan, tu nama dia gas klorin. Kalau dia gas perak, dia adalah bromin. Kalau dia ungu, dia adalah iodin. Macam tu je lah. Ungu ataupun kalau larutan, kalau dalam bentuk larutan dia perak. Ni larutan perak untuk iodin. Kalau yang bromin gas perak ataupun larutan perak. So kat sini dia kata gas, maka kita tahu gas perak bromin. Kalau dia kata kat sini larutan perak, maybe kita tak tahu bromin ke iodin. Itu je lah. Okey. Okey, faham. Okay, kalau ungu tu memang confirm dah lah iodin. Macam tadi saya tu ada nampak warna ungu, iodin lah. Okey. So next, berdasarkan nilai E0, susun atom atau ion yang berikut tertib menaik kekuatan ejen peroksidaan, ejen penurunan. So sebelah sini kalau kita check dekat sini, benda ni adalah persamaan setengah bagi pengoksidaan. Macam mana saya tahu dia pengoksidaan? Sebab 2 elektron, 3 elektron, 2 elektron ni duduk kat belakang. Maksudnya dia menderma. Menderma maksudnya pengoksidaan. So semua ni adalah pengoksidaan, maka PQR ni adalah ejen penurunan. Manakala yang ion-ion ni adalah ejen pengoksidaan. So ejen penurunan, kita tengok yang ada ion lah. Ion-ion semua ni positif, maka E0 dia mesti positif untuk lagi kuat lah. So yang ni terbalik lah kan, E0 mesti lagi negatif. So kita susun dulu ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan, kekuatan dia pengoksidaan. So kita hanya check yang plus ni, siapa yang lagi positif. Tapi ni tertib naik kan, so kena start daripada yang paling negatif lah dulu. P2 plus, lepas tu Q3 plus, lepas tu baru R2 plus. Tertib dia macam tu lah. Tertib dia E0 lebih positif. Sebab asalnya memang positif, maka nombor E0 dia kena lagi positif. Okey, ejen penurunan kena start daripada yang paling positif lah. Yang paling positif adalah R, lepas tu Q, lepas tu P. E0 lebih negatif. So dia terbalik je lah daripada ejen peroksidaan. So dia terbalik sahaja. Okey, yang ni faham cara nak susun? Pastikan tengok, check dulu persamaan dia bagi tu peroksidaan ke penurunan, supaya kita tahu yang mana satu ejen penurunan, yang mana satu ejen peroksidaan. Yang tu saja. Lepas tu kita tahu dah lah, kalau dia ion-ion dia tu semua positif kat sini, ejen peroksidaan lah kan, maka E0 dia kena positif. Ejen penurunan terbalik lah, E0 dia kena lebih negatif. Okey, so yang soalan seterusnya ni, rajah 2 menunjukkan susunan radas bagi satu sel kimia dengan merujuk ke upayaan elektron piawai E0 setengah sel. Kenal pasti terminal negatif dan terminal positif. So kita kena buat keluar balik jadual kita tu. Mana sini? Okey, ambil jadual ni, kita letak dekat soalan ni. Senang nak tengok. Senang. Okey, so kita ada elektrod stannum dengan gas klori. So stannum nilai dia negatif 0.4. So stannum dengan Sn2+, E0 dia adalah negatif 0.14 volt. Klorin dengan Cl-, E0 dia adalah klorin positif 1.36. Positif 1.36 volt. Okey, soalan A. Kenal pasti terminal negatif, terminal positif. Terminal negatif, E0 dia mesti negatif, lagi negatif. So Sn. So terminal negatif,
adalah Sn. Terminal positif Cl2. Okey. Cl2. B, tuliskan notasi sel bagi sel kimia tu. Notasi sel pengoksidaan dulu baru penurunan. Anode dulu baru katot. So yang ni anode, yang ni katot. So Sn dulu, lepas tu baru Cl2. Sn gandingan dia adalah Sn2+, Cl2 gandingan dia adalah Cl-, lepas tu asing dengan titian garam, double line. Okey, yang C, tuliskan persamaan peroksidan, penurunan dan persamaan ion keseluruhan. Pengoksidaan. Peroksidan dekat anode Sn akan jadi Sn2+ tambah 2 elektron dekat tempat yang positif. Penurunan Cl2 jadi Cl-, maka tambah 2 elektron kat sini, 2 Cl-. Okey. Persamaan ion keseluruhan potong-potong, Sn tambah Cl2 jadi Sn2+ tambah 2 Cl-. Okey. Hitungkan nilai sel voltan, nilai voltan sel. Okey, di E0 sel sama dengan E0 terminal negatif, terminal positif tolak E0 terminal negatif, ataupun E0 katot tolak E0 anode. So katot kita Cl2 positif 1.36 tolak anode negatif 0.14. Kira dalam kalkulator 1.36 0.14 1.5 positif 1.5 volt. Okey, faham soalan ni? Faham cikgu. Ini seterusnya, rajah 3 menunjukkan dua set susunan radas yang digunakan untuk mengkaji elektrolisis larutan kuprum 2 nitrat. Okey, elektrolisis ada bateri. Ini pun ada bateri. Okey, namakan hasil yang terbentuk pada anode set 1. Terangkan jawapan anda. Kita tengok set 1 ni anode. Anode dekat mana? Ni positif, yang ni negatif, ni positif, ni negatif. So negatif ni katot, positif anode. Okey. So ada larutan kuprum 2 nitrat, ada ion-ion apa yang dalam elektrolit ni? Yang pertama ada Cu2+, ada NO3-. Lepas tu jangan lupa ni larutan kan, mesti ada H+ dengan OH-. So dekat anode kita punya elektrod kita karbon. So dekat anode anion, NO3-, OH-. So kita kena check nilai E0 untuk OH- dengan NO3- ni, E0 dia berapa. So E0 dekat atas tadi, NO3- ada tak dekat sini? Tak ada. So NO3- kita check dalam senarai yang lagi satu. NO3- positif 0.96, positif 0.96 volt. OH- mana ni tu, positif 0.4, positif 0.40 volt. So anode ni dekat anode anion negatif, so dia akan pilih yang paling negatif, pilih E0 paling negatif. So siapa yang paling negatif? Saya tengok OH-. Nilai dia kurang. So namakan hasil yang terbentuk. Kalau kita cek jadual persamaan setengah ni, OH- hasilnya adalah oksigen dan air kan. Air tu tak kira lah, oksigen saja yang kita tengok, sebab dalam larutan tu memang dah ada air dah siap-siap. So hasil dia namakan adalah gas oksigen. Terangkan jawapan anda. Nilai E0 lah, E0 OH- lebih negatif berbanding E0 NO3-. So
Dan yang tu je lah jawapannya. E0 OH minus lebih negatif berbanding E0 NO3 minus. So OH minus, ion OH minus dinyahcaskan. Dinyahcaskan di anod. Okey, yang B, huraikan secara ringkas ujian kimia untuk mengesahkan hasil anod. Macam mana kita nak test gas oksigen, kita letak. So, alirkan gas oksigen. Kena ada kata kerja, alirkan gas oksigen ke dalam tabung uji. Tapi yang ni dah memang ada tabung uji dah, just kita buat keluar je lah. Tabung uji ni pun boleh je. So, kita dekatkan kayu uji berbara ke mulut tabung uji. Lepas tu pemerhatian dia, kayu uji berbara menyala terang. Kayu uji berbara menyala terang. Okey, C, bandingkan warna larutan kupron 2 nitrat dalam set 1 dan set 2 selepas 1 jam elektrolisis dijalankan. Terangkan jawapan anda. Okey, so kita kena check dekat katod pula untuk set 1. Tadi anod ni tidak menunjukkan apa-apa perubahan warna lah, sebab dua-dua ni tak ada warna. So kita kena check dekat katod. Untuk dekat katod ada Cu2+ dengan H+. Cu2+ dengan H+, nilai E0 dia. So nilai E0 untuk Cu2+, nilai dia adalah positif 0.34. Positif 0.34 volt, H+ kosong. So untuk dekat katod, cation positif. So pilih E0 lebih positif, paling positif. So siapa dia yang menang? Cu2+ yang menang. So Cu2+ yang dinyahcaskan jadi Cu, maka warna biru berkurang lah. Asal-asal warna biru sekarang dah bertukar jadi warna perang. So kita kata set 1, keamatan warna biru berkurang, ataupun kita kata warna biru bertukar menjadi tiada warna, ataupun warna biru bertukar jadi pudar. Set 2 pula kita kena check dekat katod juga. So saya buat kat bawah ni lah, kalau set 2 tu. Untuk set 2 katod tadi ada Cu2+ dengan H+ kan, maka masih lagi pilih Cu2+. Cu2+ ni akan jadi Cu. Anod sekarang ni kita dah guna elektrod kuprum. So tadi selain daripada ada NO3 minus, OH minus, so kita kena tambah kuprum. Nilai E0 untuk kuprum. So sebab dia faktor elektrod, jenis elektrod. So E0 NO3 minus tadi kita nilai dia berapa? Positif 0.96. E0 OH minus 0.40. E0 untuk kuprum positif 0.34. So yang ni adalah di anod. Anod adalah anion. Anion adalah yang paling negatif. E0 paling negatif. So siapa dia? Cu. Cu yang paling kurang nilai dia, maka Cu yang akan terpilih jadi Cu2+. So yang ni adalah warna biru. Yang tadi warna biru jadi perang kan. Sekarang perang jadi biru. Yang ni menebal, sebab katod menebal, anod menipis. Okey. So kita kata set 2 warna biru dia macam mana? Tiada perubahan. Keamatan warna biru tidak berubah. Sebab apa? Sebab dekat katod warna biru tukar jadi perang, manakala dekat
Anok pula perak tukar balik warna biru. So balance kan, dua-dua balance. Yang ion Cu2 plus dinyahcaskan, manakala dekat anok atom kuprum dicaskan jadi Cu2 plus balik. So dia ganti balik benda yang hilang di katod. So at the end, keamatan dia, warna biru dia tidak berubah. Okey. Lepas tu apa lagi, terangkan jawapan anda. Untuk set 1, kenapa keamatan warna biru berkurang? Kepekatan ion Cu2 plus berkurang. Ataupun kita kata ion Cu2 plus diturunkan. Ataupun kita boleh kata ion Cu2 plus dinyahcaskan. Pun boleh. Yang ni pula keamatan warna biru tidak berubah sebab kepekatan ion Cu2 plus tidak berubah. Ataupun kita kata kadar penyahcasan ion Cu2 plus dan pencasan atom Cu adalah sama. Maksudnya bilangan yang dinyahcaskan dan bilangan yang dicaskan adalah sama. Okey, macam-macam lah kita boleh cakap dekat sini. Okey, so setakat ni faham tak soalan ni? Faham ah? So pastikan buat latihan lah. Kalau ada buku latihan ni, semua saya ambil soalan buku teks. So habis dah lah latihan dalam buku teks ni, jawapan dia. So carilah buku latihan lain kan, nanti saya cari jugalah latihan lain untuk diberi sebagai latihan tambahan lah. Yang pentingnya elektrolisis ni lah. Latihan tentang elektrolisis ni kita kena buat lagi banyak-banyak lagi lah.